Okey, Ustaz boleh lah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم آمين. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan rahmat limpah kurnia daripada Allah, kita diberikan peluang dan kesempatan pada malam ini kita masih lagi dapat menghirup udara, masih lagi bernafas dan bernyawa dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat sama-sama kita terus melaksanakan ibadah seperti mana yang telah dituntut untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati hidup kita di dunia dan di hari akhirat. Seterusnya akan dimasukkan kita semua ke dalam syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya terima kasih kepada sahabat saya Encik Abu Bakar yang menguruskan untuk live streaming ataupun kuliah PKP pada malam ini. Insya-Allah dapat sama-sama kita mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada perkongsian yang akan saya berikan insya-Allah. Dan begitu juga terima kasih kerana live pada malam ini adalah merupakan anjuran daripada Akademi Al-Quran Miftahul Jannah yang sudi menjemput dan memberikan ruang kepada saya untuk sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Tajuk yang akan saya kupas dan saya akan bicarakan untuk sama-sama kita menghayatinya ialah tentang perjalanan menuntut ilmu. Setiap orang, mana-mana individu, di dalam kehidupannya sudah pasti ia akan melalui jalan-jalan ataupun laluan ia menuntut ilmu. Setiap orang ada kisah, setiap orang ada cerita masing-masing. Begitu juga dengan para ulama. Mereka mempunyai kisah yang tersendiri di dalam menuntut ilmu. Dan apa yang saya ingin kongsikan pada malam ini ialah tentang satu kisah perjalanan menuntut ilmu yang telah diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Cerita ini mempunyai banyak faedah, banyak ibrah, banyak kebaikan dan manfaat untuk kita ambil bersama-sama. Kerana kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah kisah tentang perjalanan seorang Rasul mencari dan menuntut ilmu. Rasul mencari dan menuntut ilmu. Nabi Muhammad menceritakan tentang seorang Rasul yang mencari dan menuntut ilmu. Dan ia menuntut ilmu bukan daripada orang yang biasa-biasa. Ia menuntut ilmu daripada seorang Nabi. Kita bayangkan seorang Rasul menuntut ilmu daripada seorang
seorang Nabi. Baik. Kisah ini kita boleh rujuk di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan riwayat yang sahih. Kan? Hadis ini hadis yang sahih. Boleh dirujuk di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi Musa telah menyampaikan pidato dan khutbah kepada Bani Israel. Nabi Musa. Jadi cerita ataupun kisah yang kita akan kongsikan ataupun yang kita akan bicarakan malam ini tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad menceritakan Nabi Musa telah menyampaikan pidato ataupun khutbah. Maknanya dia memberikan peringatan, dia memberikan galakan untuk Bani Israel terus meningkatkan iman mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan tugas rasul-rasul yang telah ditaklifkan oleh Allah Taala kepada mereka. Jadi Nabi Musa berkhutbah ataupun berpidato kepada Bani Israel. Fasu'ila. Lalu Nabi Musa ditanya. Ada orang yang soal ataupun ada orang tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Soalannya ialah, Ayyun nasi a'lam. Wahai Nabi Allah Musa, siapakah ataupun adakah orang lain yang ada di atas muka bumi ini ketika itu yang lebih a'lam, yang lebih alim, yang lebih berilmu, yang lebih mengetahui, dia faham, kan, dia mengerti, dia dapat sesuatu yang diberikan oleh Allah. Ada tak? Ini soalan yang ditanyakan oleh seorang Bani Israel kepada Nabi Musa. Baik. Faqala, maka Nabi Musa berkata, saya lah. Kan, saya. Jawab Nabi Musa, orang yang alim, orang yang lebih mengetahui adalah saya. Okey. Ini bukan besar diri ataupun sombong. Jangan kita faham Nabi Musa dia sombong. Jangan kita sangka bahawa Nabi Musa ni dia nak membesarkan diri. Mengatakan bahawa dia lebih alim. Tak, bukan. Bukan Nabi Musa nak riak, bukan nak sombong, bukan nak tunjuk kata dia lebih hebat. Tidak. Tetapi melihat kepada kapasiti, melihat kepada keadaan Nabi Musa. Nabi Musa itu Rasul. Rasul itu maknanya mendapat wahyu daripada Allah. Rasul itu mendapat petunjuk daripada Allah. Rasul itu perjalanannya ada bimbingan. Bukan bimbingan daripada manusia biasa. Tetapi bimbingan daripada Tuhan seru sekalian alam. Maka Nabi Musa mengatakan, aku atas kapasitinya sebagai Rasul. Orang yang dapat wahyu, diberikan syariat, diberikan kitab, diberikan itu dan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi Musa, aku. Baik. Kemudian sambung lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataballahu alaihi. Lalu Allah Taala menegur Nabi Musa. Di atas jawapan yang telah diberikan oleh Nabi Musa tadi, Allah Ta'ala langsung terus menegur Nabi Musa. Fa'ataba. Fa'ataba maknanya Allah Ta'ala menegur. Baik. Jadi biasa. Kan? Nabi Muhammad biasa ditegur. Banyak Rasul-Rasul dan Nabi ditegur. Dan teguran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kadang-kadang kita ada kesilapan ataupun kesalahan yang kita buat.
Lalu ia ditegur. Baik. Orang yang tegur kita ataupun orang yang nak memperbetulkan kita, artinya orang itu masih ada perasaan sayang dan kasih kepada kita. Dia tak mau tengok kita ni terus salah ataupun kita ni terus silap. Lalu dia perbetulkan ataupun dia tegur. Baik. Adakah ini bermakna Nabi Musa salah? Ini kita kena faham. Nabi Musa tidak salah. Nabi Musa tidak silap. Bahkan apa yang dijawabkan oleh Nabi Musa itu benar. Dia Rasul. Jadi dia lebih mengetahui, dia lebih alim. Allah Ta'ala beri wahyu kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepadanya. Jadi dia orang yang alim. Tetapi kenapa Allah Ta'ala tegur? Teguran itu adalah kerana, nampak ni. Kata Nabi Muhammad SAW, "Id lam yaruddal ilma ilaih." Ketika Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu dengan maksud yang lebih adil itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud lebih aula, lebih utama, lebih layak ketika menjawab soalan yang dinyatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa tadi, jawapannya ialah wallahu a'lam. Itu maksudnya. Dan ketika Nabi Musa ditanya, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang lebih alim, siapakah yang lebih mengetahui, siapakah yang lebih ada ilmu? Jawapan yang paling tepat sekali adalah wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Itu maksudnya. Adakah Nabi Musa tak tahu? Nabi Musa tahu. Nabi Musa ada ilmu. Dia alim. Tetapi lebih aula untuk menjawab Allah lebih mengetahui. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya memang Maha mengetahui. Faqat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala bahkan. Ustaz, suara tak jelas, Ustaz. Suara tak jelas. Suara tak jelas? Yang ni okey. Ustaz cabut ke? Ni okey. Tu test. Okey dah. Okey. Jelas. Okey. Ada sedikit gangguan. Suara tak apa nak jelas. Baik, kita sambung balik. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala bahkan li abdun, ada seorang hambaku, bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Hamba itu berada di pertemuan dua laut. Allah Ta'ala kata, ada seorang hamba aku dan dia berada di antara dua laut, pertemuan dua laut. Huwa a'lamu minka. Dia itu lebih mengetahui, lebih alim daripada kamu. Dari satu sudut, dia lebih alim daripada kamu. Itu teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Artinya, jawapan yang paling tepat ketika menjawab soalan yang ditanyakan oleh Bani Israil tadi kepada Nabi Musa, siapakah yang lebih alim? Kalau Nabi Musa jawab, Allah lebih mengetahui, itu lebih tepat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu ada orang lain yang lebih alim daripada Nabi Musa. Lebih alim bagaimana? Lebih alim dari satu sudut yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS. Okey. Baik. Qal, lalu Nabi Musa pun berkata, Nabi Musa berdoa, ay Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, kaifa li bihi, macam mana saya nak jumpa dengan dia? Nabi Musa bila tahu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ada seorang hamba yang lebih alim, lebih mengetahui daripada Nabi Musa. Dan dia itu berada di pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa sangat teruja untuk bertemu dengannya, untuk bersama-sama dengannya, agar dapat mempelajari ilmu dan mendapat pendidikan daripada hamba tersebut. Kerana Allah Ta'ala mengatakan dia itu lebih alim daripada Nabi Musa.
Baik. Qal. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ta'khudh hutan. Kamu bawa seekor ikan. Bawa seekor ikan. Ikan ini adalah ikan yang kalau bahasa mudah kita faham, ikan kering lah. Ambil ikan kering. Bawa ikan kering. Fataj'aluhu fi miktal. Maka letakkan ikan kering itu di dalam bekas. Bawa bersama-sama dengan kamu. Kamu pergi cari hamba itu di pertemuan dua laut. Nak jumpa dengan hamba itu, kamu bawa seekor ikan. Ikan itu ikan kering. Dan diletakkan di dalam bekas. Haitsuma faqadta, apabila kamu kehilangan ikan itu, faqadtal huta, apabila kamu kehilangan ikan itu, fahuwa thamma, maka disitulah tempat pertemuan kamu dengan hamba yang alim tersebut. Baik, maka Nabi Musa alaihissalam pun apabila mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencari hamba yang lebih alim sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun berjalan ditemani oleh seorang pembantunya. Nabi Musa ada pembantu. Pembantunya itu bernama Yusha bin Nun. Baik, kisah ini kisah di mana Nabi Musa alaihissalam telah mencari ataupun telah berjalan untuk mencari ilmu. Dan kisah ini kalau kita perhatikan adalah merupakan salah satu kisah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kisah tentang Nabi Musa menuntut ilmu dengan seorang hamba ataupun seorang Nabi yang dikenali dengan Nabi Khidir alaihissalam. Boleh tengok dalam surah Al-Kahfi daripada ayat 60 hingga ayat 82. Dan di sana kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang panjang lebar pertemuan dan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang saya bacakan tadi, kalau kita tengok dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadisnya panjang. Saya ambil setakat itu saja. Kemudian kita akan bicarakan dengan lebih detail insya-Allah. Baik, gambaran awalnya ialah Nabi Musa ketika ditanya tentang siapakah orang yang lebih alim, Nabi Musa jawab dia lebih alim. Lalu Allah Taala tegur Nabi Musa. Allah Taala kata ada orang yang lebih alim. Maka Nabi Musa nak cari orang tersebut. Bagaimana nak carinya? Orang itu berada di pertemuan dua laut. Di manakah dua laut itu? Sebagian ulama menjelaskan pertemuan dua laut itu ialah laut Parsi dan juga laut Rom. Pertemuan dua laut, maknanya laut Parsi dan juga laut Rom. Sangat menarik apabila ada di kalangan yang mengupas kisah ini, kenapa laut? Kenapa laut? Yang pertama, kisah ini adalah perjalanan menuntut ilmu. Ilmu ni biasa kalau kita sebut, orang itu alim, dia banyak ilmu, luasnya ilmunya seperti laut. Tu kita sebut apa dia? Orang itu alim, luas pengetahuannya seperti laut. Jadi dikaitkan laut dengan perjalanan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir ini. Bukan itu sahaja, bahkan nanti akan berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa luar biasa ini akan memberikan gambaran awal kepada kita akan ada lagi peristiwa-peristiwa luar biasa yang akan berlaku selepas itu. Baik, kita sambung. Nabi Musa AS ditemani pembantunya Yusha bin Nun. Mereka pun berjalan. Berjalan tempat yang dimaksudkan. Sampai tempat yang dimaksudkan. Baik, Allah Ta'ala tak spesifikkan di manakah tempat tersebut. Cuma Allah Ta'ala nyatakan pertemuan dua laut. Di sini kalau kita lihat, ini memberikan satu rangsangan
kepada penuntut ilmu untuk dia usaha mencari. Kan? Dia ada usaha daya untuk dia mencari. Sebut Majma'ul Bahrain. Dua tempat pertemuan dua laut. Di mana tempat tersebut? Jadi dia nak cari. Ini memberikan rancangan awal bagi penuntut ilmu ketika dia nak mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambaran tempat pertemuan itu ialah pertemuan dua laut. Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun berjalan sampai di tempat tersebut. Bila sampai, Nabi Musa pun penat. Nabi Musa letih. Lalu baginda berehat. Dan dia penat berjalan. Ialah zaman dulu tu, dan berjalan kaki, tidak ada kemudahan seperti mana zaman kita hari ini. Maka bila dia berehat, tengah-tengah berehat itu, dia tidur. Ikan yang berada di dalam bekas yang dibawa bersama-sama, ikan kering, tiba-tiba bergerak dan lompat keluar daripada bekas. Ini satu benda yang ajaib, benda yang pelik. Ikan kering, macam kita lah pergi kedai beli ikan kering. Kan beli ikan kering apa? Beli ikan kering, tiba-tiba balik rumah, ikan tu letak dalam raga motor, tiba-tiba ikan tu bergerak-gerak, lompat daripada motor. Pelik. Berlaku kepada Nabi Musa bersama dengan pembantunya Yusha' bin Nun. Nabi Musa sedang tidur. Dilihat, disaksikan peristiwa ini oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun terkejut. Bekas yang berisi di dalam itu ada bekal makan, kan ada beberapa peralatan yang lain. Di situ juga ada ikan yang dibawa bersama-sama. Tiba-tiba bergerak-gerak, dia lompat keluar daripada bekas. Lompat itu kemudian dia masuk ke dalam laut. Dan dia berenang terus ke dalam laut. Ini benda yang pelik. Baik, Yusha' bin Nun dia tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebut perkara ini kepada Nabi Musa. Ikan itu hilang, di mana ia hilang, maka di situlah tempat pertemuan Nabi Musa dengan hamba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Yusha' bin Nun tengok Nabi Musa sedang rehat, sedang tidur. Nak diganggu, nak dikejut, kesian. Penat, letih, sedang rehat. Macam kita lah. Dan kadang-kadang kita penat balik kerja, kita letih, kita pun tidur. Kan ada orang datang di rumah ke, kadang-kadang isteri kita nak gerak pun rasa kesian sebab kita penat, letih. Jadi Nabi Musa sedang rehat, tidur. Yusha' bin Nun melihat ikan yang lompat daripada bekas tadi, nak gerak. Nabi Musa sedang rehat. Tak apalah, tunggu nanti. Lepas Nabi Musa bangun, barulah nak cerita kepada Nabi Musa. Kemudian tunggu, Nabi Musa pun bangun. Bila Nabi Musa bangun, Yusha' bin Nun terlupa nak cerita benda ni kepada Nabi Musa. Yalah dah tunggu, dia fikir benda lain, dan nampak itu, nampak ni, jadi dia terlupa nak cerita benda ni kepada Nabi Musa. Mereka meneruskan perjalanan. Jalan. Berhentilah satu tempat. Lepas jalan lama tu, berhenti satu tempat. Nabi Musa kata kepada Yusha' bin Nun, kita rehat dululah di sini. Dan kita pernah jalan penat, kita rehat dulu. Tengok dalam bekas ada apa? Dalam raga tu ada apa? Ada roti ke, kan ada cucuk ke, ada nasi lemak ke, buat keluar. Kita makan, kita rehat. Kita pun penat ni, kita pun dah letih jalan ni, kita pun lapar, jadi buat keluar makanan, kita makan dulu. Bila nak buat keluar makanan daripada bekas ini, Yusha' bin Nun teringat. Teringat apa? Teringat ikan yang lompat tadi ke dalam laut. Allahu Akbar. Wahai Nabi Musa, tadi saya ingat nak cerita tadi, tapi saya terlupa. Ini semua kerja syaitan lah. Ini kerja iblis. Menyebabkan saya terlupa. Apa yang terlupanya? Ikan yang ada dalam bekas kita, yang kita bawa daripada mula kita berjalan, ikan tu wahai Nabi Musa AS, ia tiba-tiba lompat keluar daripada bekas, kemudian dia masuk ke dalam laut. Ini benda yang pelik. Jadi Nabi Musa terkejut. Sebab apa? Itu adalah tanda tempat pertemuan dia dengan hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan isyarat tadi. Nabi Musa kata,
Kalau begitu kita patah balik. Pergi semula tempat tadi. Tempat yang ikan lompat ke dalam laut itu. Ini benda yang pelik dan ikan itu hilang. Maka patah balik. Maka mereka pun patah balik. Sampai di tempat tersebut. Bila sampai di situ, suasana agak berbeza. Ketika mereka sampai, kawasan itu biasa saja. Tapi kali ini bila mereka sampai, kawasan itu dilihat ada rumput. Dilihat hijau. Dan di situ Nabi Musa melihat ada seorang hamba yang sedang menanti kedatangan Nabi Musa. Individu ataupun hamba tersebut, orang yang berketerampilan dengan warna hijau. Pakaiannya hijau. Penampilannya hijau. Maka kerana itu, ia dikenali dengan Khidir. Khidir itu dengan makna hijau lah. Dan orang yang berketerampilan hijau. Lalu Nabi Musa AS terus bertemu dengan Nabi Khidir. Baik. Ulama ada perbezaan pandangan lah. Dan ada perbezaan pendapat. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Adakah Khidir ini Nabi? Ataupun orang soleh, ataupun wali Allah, ataupun apa? Ada tiga pandangan, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ataupun kebanyakan ulama mengatakan Khidir ini adalah Nabi. Kenapa? Kerana dia mendapat wahyu daripada Allah. Bila dapat wahyu, maknanya dia adalah Nabi. Pendapat kedua mengatakan Khidir ini adalah wali ataupun orang soleh. Itu pendapat kedua. Dan pendapat yang ketiga pula mengatakan Khidir itu adalah malaikat. Khidir itu adalah malaikat. Itu tiga pandangan. Dan daripada ketiga-tiga pandangan itu, jumhur lebih cenderung mengatakan Khidir itu adalah Nabi. Nabi Khidir. Baik. Bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Inilah hamba yang Allah Ta'ala kata dia lebih alim daripada Nabi Musa. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi Musa dia Rasul. Nabi Musa dia Rasul. Nabi Khidir itu Nabi. Antara Nabi dan Rasul, manakah darjat dan martabat lebih tinggi? Antara Nabi dengan Rasul, manakah martabat dan darjat lebih tinggi? Jawabnya, Rasul. Karena Rasul itu diberikan wahyu, diberikan syariat, dan diperintah untuk dia berdakwah. Nabi tidak. Nabi diberikan wahyu, diberikan syariat untuknya, tetapi tidak disuruh untuk berdakwah. Maka Rasul itu lebih tinggi dan lebih hebat kedudukan mereka. Tapi dalam kisah ini, Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita bagaimana Nabi Musa Rasul, dia menuntut ilmu daripada Nabi. Maka kita pun menjadi masalah. Kita orang yang ada pangkat, kita orang yang lebih dewasa, kita orang yang lebih berumur, kita boleh belajar dan menuntut ilmu daripada orang yang lebih rendah ataupun lebih muda daripada kita. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Ilmu itu boleh didapati di mana-mana saja. Karena orang beriman, dia akan sentiasa mencari ilmu dan menambahkan pengetahuan dia. Baik. Lalu Nabi Musa meminta izin daripada Nabi Khidir untuk ikut dan belajar daripada Nabi Khidir. Sebab ini tujuan Nabi Musa datang daripada jauh dan datang untuk menuntut ilmu. Bila dah jumpa, terus dinyatakan hasratnya untuk menuntut ilmu. Nabi Khidir AS berkata, boleh. Nak belajar boleh. No hal, tak ada masalah. Kan, no hal tu maknanya tak ada masalah lah. Nak belajar, boleh belajar. Ada keinginan, ada kemauan, belajar. Tapi nak belajar ni ada syarat. Ada syarat. Syarat yang pertamanya ialah kena sabar. Kena sabar. Ni yang pertama syaratnya ialah kena sabar. Syarat yang keduanya, tak boleh soal, tak boleh tanya. Apa ni? Patutnya kalau belajar, tak faham, kena soal, kena tanya. Tapi ni nak belajar, okey sabar, tak ada masalah. Tapi tak boleh tanya. Macam mana ni nak belajar, tak boleh tanya. Sebab perjalanan ini, di akhirnya nanti baru diperjelaskan. Jadi sabar.
Jangan tanya. Semua akan dinyatakan, semua akan diberikan jawapannya. Itu syarat Nabi Khidir sebut. Yang pertama, kena sabar, dan yang keduanya ialah jangan tanya. Okey. Nabi Musa kata, insya-Allah. Selamat Nabi Musa sebut insya-Allah. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa kata insya-Allah. Oleh kerana Nabi Musa sebut insya-Allah, maka perjalanan Makkah walaupun berlaku beberapa perkara, tetapi disebabkan dimulakan dengan sebut insya-Allah, maka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah mereka berdua. Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Di tempat tersebut, tempat pertemuan dua ini, mereka yang duduk di kawasan itu mengenali Nabi Khidir. Kita tahu Nabi Khidir ni orang yang soleh. Kita tahu orang Nabi Khidir ni orang yang baik. Jadi orang kenal dia. Lalu mereka nak berjalan, nak melintasi satu kawasan berair. Nak lintah. Memerlukan untuk mereka menaiki kapal. Nabi Khidir ini orang kenal. Maka ada satu kapal yang pemiliknya itu orang yang kenal kepada Nabi Khidir, menumpangkan Nabi Khidir dan juga dengan Nabi Musa secara percuma, tidak ambil upah sikit pun. Nak pergi mana? Nak pergi sekian. Jadi tuan kapal itu, yang bawa kapal tersebut kenal Nabi Khidir, orang yang baik. Maka ditumpangkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir secara percuma. Secara percuma, tak perlu bayar. Baik, maka mereka pun naiklah. Naik kapal tersebut, dan di atas air, tiba-tiba Nabi Khidir membocorkan ataupun merosakkan kapal yang dinaiki oleh mereka. Rosakkan. Cuma rosak itu bukanlah rosak sampai menyebabkan tenggelam, tidak. Rosak itu hanya menyebabkan nampak cacat. Nabi Khidir rosakkan kapal tersebut. Nabi Musa tengok. Nabi Musa lihat, kenapa buat macam ni? Dahlah naik FOC, free of charge. Tak perlu bayar. Kan tuan kapal tu bagi naik free. Tak kena bayar sedikit pun. Tak ambil duit pun. Tiba-tiba bila dah naik, rosak kena pula kapal dia. Ni tak patut sangatlah. Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Dia terlupa. Cara pertama, apa dia? Kena sabar. Bila berlaku begini, Nabi Musa tak sabar. Sebab apa? Nabi Musa berhukum dengan zahir. Kapal itu milik orang. Milik orang, tidak boleh sesuka hati kita rosakkan. Tak boleh curi. Tak boleh rampas. Tak boleh. Itu milik orang. Nabi Musa berhukum dengan zahir. Nabi Khidir kata, bukankah telah aku nyatakan kepada kamu, nak menuntut ilmu, nak belajar boleh, tapi syarat pertama kena sabar, dan yang keduanya jangan bertanya. Kamu telah langgar syarat. Kamu tak sabar. Kata Nabi Musa, minta maaf. Saya terlupa. Jangan terlupa. Okey? Tak apalah. Bagi peluang sekali lagi kepada saya, insya-Allah kan saya akan ingat. Saya akan beringat tentang apa yang akan berlaku. Okey, tak apa, jalan. Bila sampai dah turun daripada kapal tadi, maka teruskan berjalan. Berjalan. Mereka terserempak dengan seorang kanak-kanak yang sedang bermain. Budak-budak. Macam kita nampak budak-budak yang bermain di taman, bermain di padang. Itu biasalah kanak-kanak. Itu dunia mereka. Mereka suka main. Mereka nak seronok, mereka nak berhibur. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir melihat seorang kanak-kanak yang sedang bermain. Apa yang berlaku? Nabi Khidir pergi kepada kanak-kanak tadi, lalu dibunuh kanak-kanak tersebut. Bukannya pergi nak bagi coklat, bukan nak pergi tegur, bukan nak bagi duit dah. Pergi bunuh kanak-kanak tersebut. Apa dosa kanak-kanak tu? Tak ada dosa. Apa kesalahan dia? Tak ada salah. Dia hanya bermain. Tapi kenapa dibunuh? Ini Nabi Musa bertambah terkejut. Makin
terkejut. Lalu Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir. Tadi melampau batas ke atas harta, atas barang, kapal. Ini melampau batas di atas nyawa. Kapal tadi tak apalah, kan rosak barang, nyawa masih ada. Tapi ini kanak-kanak yang tak berdosa dibunuh. Apa dosa dan kesalahannya? Ini perkara yang dilihat secara zahir oleh Nabi Musa sebagai benda yang mungkar, benda yang salah. Jadi Nabi Musa tegur. Nabi Musa kata, tak boleh ni. Kanak-kanak ni tak berdosa, kenapa bunuh dia? Nabi Khidir kata, bukankah aku dah kata, dah sebut dah. Nak belajar boleh, tapi kamu kena sabar. Jangan tanya. Kamu ikut saja, nanti barulah aku akan nyatakan. Okey, minta maaf. Minta maaf. Patutnya kena sabar. Tapi dah terlepas dah. Tak apalah. Nabi Musa kata, kalau begitu, kalau sekali lagi saya tersalah ataupun tersilap, maka dah habislah. Perjalanan kita selesai dekat itu saja. Kan? Dekat itu saja. Kalau berlaku lagi sekali, cukuplah sekadar itu. Jom jalan. Teruskan perjalanan. Berjalan sampailah mereka di satu kampung, satu tempat. Dia sampai kampung tu, perut pun dah berbunyi. Krok, krek, krok. Pasal apa? Lapar. Nak makan. Kan? Dia dah jalan banyak ni, perut pun laparlah. Sampai di kampung tu, mereka pun pergilah minta nak cari kedai, tak ada kedai. Pergilah rumah ke rumah. Bagilah sikit-sikit. Kau ada roti ke, ada nasi ke, bagilah, kami ni lapar. Bagilah sikit. Tak ada seorang pun yang sudi menerima Nabi Musa dengan Nabi Khidir sebagai tetamu di rumah. Tak ada. Ni maksudnya apa dia? Penduduk kampung ni orang bakhil, kedekut. Kedekut. Orang ni tuan-tuan, kalau minta makan, maknanya betul-betul dia terdesak. Kan? Dia lapar ni. Jadi dia minta makanan. Bagilah roti ke, bagilah nasi ke. Maknanya dia betul-betul berhajat. Tapi kalau minta duit ni, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Saya lapar ni, lama tak, dua hari tak makan, bagi duit boleh. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Okay. Maka minta kepada penduduk kampung itu untuk diberikan makan. Tidak ada seorang pun yang sudi memberikan makan kepada mereka. Tak ada seorang pun sudi jemput datang ke rumah untuk dijamu makan. Maknanya penduduk kampung ni orangnya bakhil dan kedekut. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada satu rumah di mana dinding rumah itu hampir runtuh. Dinding rumah tu, dan rumah ni dia ada dinding. Dinding rumah tu hampir nak runtuh ke tanah. Nabi Khidir buat apa? Nabi Khidir pergi ke dinding tersebut, lalu dia tegakkan, betulkan kembali dinding rumah tersebut. Dia naikkan, dia bagi elok. Nabi Musa, ni perut tengah lapar ni, minta makan dekat orang kampung, tak ada siapa pun nak bagi makan. Nabi Musa pun katalah kepada Nabi Khidir, kan, wahai hamba Allah, wahai Khidir, kalaulah kita ambil upah dengan orang kampung ni, kan, naikkan dinding rumah ni, kita minta upah daripada orang kampung. Tak minta upah duit pun, minta upah makan. Kenyanglah juga kita ni, dah lapar ni. Ni hang buat percuma, free-free je. Betulkan dinding rumah tapi tak ada habuan apa, tak ada apa-apa bayaran. Atau kita boleh minta bayaran daripada penduduk kampung. Maka Nabi Khidir mengatakan, cukup, habis. Habis. Kamu telah mengingkari syarat yang dinyatakan. Sabar dan jangan tanya. Kamu telah mengingkari syarat-syarat tersebut. Kamu telah menyatakan apa yang aku buat itu salah. Patutnya kamu terima, patutnya kamu ikut saja. Cukuplah. Itu adalah kali yang ketiga. Maka selesailah perjalanan aku dengan kamu. Maka sekarang aku akan perjelaskan satu persatu daripada peristiwa yang telah dilalui oleh kita bersama. Satu persatu. Baik. Yang pertama, naik kapal. Dahlah naik free. Bila jalan-jalan di atas kapal tersebut, Nabi Khidir rosakkan kapal. Jawab Nabi Khidir,
kapal itu milik orang miskin, orang fakir. Mereka bekerja mencari rezeki dengan kapal tersebut. Mereka nak makan, mereka nak cari duit, kan, untuk sara keluarga menggunakan kapal tersebut. Sama ada bawa penumpang ataupun bawa barang, kan, ataupun bawa jual barang-barang, ataupun jual ikan, jual udang dan sebagainya. Dan di kawasan itu ada seorang penguasa, seorang raja yang akan merampas mana-mana kapal yang dilihat cantik dan elok. Mana-mana kapal yang elok, raja ni, penguasa ni akan rampas dan jadikan sebagai milik dia. Maka Nabi Khidir rosakkan kapal itu untuk selamatkan kapal. Luarannya nampak rosak, nampak berlubang. Tetapi dia masih boleh lagi berjalan di atas air. Dia tidak tenggelam. Kalau penguasa itu nampak kapal itu, dia tak ambil. Dia tak ampas. Kenapa? Kapal ni rosak, kapal ni tak elok, kapal ni cacat. Maka dia lepaskan. Okey. Antara hilang terus kapal dengan rosak sedikit, mana lebih baik untuk orang miskin tadi? Adakah hilang kapal terus ataupun rosak sedikit? Sudah tentulah rosak sedikit, tetapi kapal masih ada, boleh digunakan oleh mereka untuk mencari rezeki. Jadi Nabi Khidir rosakkan, bukan nak rosakkan harta benda, bukan nak mengganggu milik orang lain, tetapi demi manfaat orang tersebut. Jadi ilmu ini Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Khidir, tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kenapa bunuh kanak-kanak? Kanak-kanak tak berdosa, tak ada salah apa. Dia belum lagi baligh, dia belum lagi ditaklifkan dengan perintah ataupun tuntutan. Baik. Nabi Khidir mengatakan, anak ini kedua ibu ayahnya orang yang soleh, orang beriman. Anak ini dibimbangi nanti dia menjadi kafir, orang yang kufur. Bila dewasa, kalau dia kufur, dia akan menjadi fitnah kepada kedua ibu ayahnya. Dia juga boleh memaksa ataupun menyebabkan kedua ibu ayahnya menjadi kafir. Untuk memelihara mereka sekeluarga, mak dan ayah yang beriman, yang soleh, dan anak ini, lalu dibunuh anak ini. Sebab dia mati waktu kecil, sudah tentulah dia ke syurga. Kalaulah besok dia besar, dia jadi kafir, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pula memaksa kedua ibu ayahnya menjadi kafir, maka akhirat besok kesemua mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi untuk kebaikan mereka, Nabi Khidir membunuh kanak-kanak tadi. Kanak-kanak ini akhirat besok masuk syurga, dan ibu ayahnya kekal beriman, mati dalam keadaan iman. Hari kiamat besok akan bertemu semula dengan anak mereka yang menantikan kedua ayahnya di pintu syurga. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Khidir melihat dinding rumah yang hampir runtuh, lalu dibetulkan dinding tersebut tanpa meminta upah, tanpa sebarang bayaran. Baik. Nabi Khidir menyatakan, rumah itu adalah merupakan milik seorang hamba yang soleh, orang yang soleh, dan dia sudah meninggal dunia. Rumah itu ditinggalkan untuk anak-anak orang yang soleh ni. Anak-anaknya masih kecil. Nanti bila sampai umur mereka, maka akan mendapat harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan pula tersimpan di bawah tanah daripada dinding yang hampir runtuh. Kalau dibiarkan dinding itu terus runtuh, akan menyebabkan harta di bawah tanah tadi akan terkeluar. Bila harta terkeluar, tuan-tuan, orang kampung tu kedekut tak? Bakhil tak? Bakhil. Orang bakhil ni harta orang dia nak. Harta dia dikedekut, dia tak bagi kepada orang. Baik. Kalau orang kampung ni nampak harta yang keluar daripada tanah, agak-agak nak tengok saja ke ataupun dia ambil? Jawabnya dia ambil. Kan? Jadi untuk jaga harta tu tidak diambil oleh orang kampung, supaya harta tu dapat kekal disimpan untuk anak-anak orang soleh ini, Nabi Khidir membetulkan dinding rumah tersebut. Dan lebih hebat lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalaulah kita sebut, kita nyatakan anak-anak orang soleh ini umur mereka belum baligh, masih belum mumayyiz,
kita anggarkan dalam 6 tahun, 7 tahun, masih belum memayis. Nanti umur 15 tahun barulah nak balik. Berapa banyak masa lagi tu nak tunggu mereka balik. Kalaulah Nabi Khidir betulkan dinding itu kekal lama, anak-anak tu dapat tak manfaat daripada harta di bawah tanah? Tak dapat. Jadi caranya ialah Nabi Khidir betulkan dinding, dia hanya bertahan dalam tempoh masa yang tertentu, sehinggalah anak-anak tu bila dah cukup umur, bila dah dewasa, dinding itu akan runtuh dan akan keluarlah harta yang ditinggalkan di bawah tanah tersebut. Jadi ini ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Khidir dan tidak diberikan kepada Nabi Musa AS. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, ya ada orang yang lebih alim daripada kamu, iaitu alim dari sudut ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, tetapi Allah berikan ilmu itu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi ini di antara perjalanan menuntut ilmu yang digambarkan, yang diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan salah satu daripada kisah perjalanan menuntut ilmu di dalam kehidupan manusia. Masing-masing kita ada kisah, kita ada cerita di dalam kita menuntut ilmu. Nabi, Rasul juga ada jalan ataupun cerita menuntut ilmu mereka. Para ulama juga ada jalan dan cerita mereka menuntut ilmu. Maka kita ciptakan cerita kita sendiri di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu akan memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita. Ilmu yang kita pelajari itu akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi pengajaran daripada kisah ni apa? Saya nak berikan tiga pengajaran ataupun pelajaran daripada kisah ini. Yang pertama, kita tidak tahu segala-galanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah Tuhan yang Maha Mengetahui. Kita tak tahu. Dan kalau kita tidak tahu sekalipun, itu bukan satu kelemahan, bukan satu kekurangan. Tak tahu kita jawab tak tahu. Jangan tak tahu kita nak jawab juga. Bila kita jawab juga, kita salah. Kita telah memberikan satu jawapan yang salah kepada orang lain. Orang tu pula menyangka ia adalah benar. Kalau kita tak tahu, kita jawab wallahu a'lam. Itu jawapan yang lebih selamat. Nah, tapi janganlah sampai semua benda yang kita tahu pun kita jawab wallahu a'lam. Benda yang kita tahu pun wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tak, benda yang kita tahu kita jawab dengan ilmu yang kita ada. Tapi kalau benda yang kita tak tahu, lebih baik kita katakan wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Bahkan dan ulama-ulama bila menjawab dan satu jawapan yang diberikan oleh mereka dan maka menjawab dengan ilmu mereka, di akhir jawapan itu mereka tetap menyatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua ialah tanamkan minat dan bersungguh-sungguh ingin mempelajari sesuatu ilmu yang berfaedah. Tanamkan dalam diri kita dan bersungguh-sungguh untuk kita mencari ilmu dan keinginan kita mempelajari sesuatu yang memberikan faedah dan kebaikan kepada kita. Dan belajar ni tuan-tuan, dia tak ada had masa dia. Dan bila kita ada kesempatan belajar, dan hari ini bila kita tak boleh ke masjid, tak boleh pergi ke surau, bukan bermakna pintu ilmu itu sudah tertutup. Tidak. Kita masih boleh belajar secara online, kita boleh belajar secara atas talian, dan dalam Facebook, dan dalam YouTube dan sebagainya kita boleh belajar. Namun kita tidak menafikan pentingnya belajar di hadapan guru. Itu benda yang sangat mustahab. Tapi kita ambil kesempatan walaupun kita duduk di rumah, kita dah berada pada fasa PKPP, namun kita masih kekal untuk terus menambah dan juga mencari ilmu untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga pelajaran daripada kisah ini juga ialah sabar adalah kunci untuk kita mendapat ilmu pengetahuan. Sabar sangat penting. Dan sabar sangat penting di dalam menuntut ilmu. Sabar dengan masa kita, sabar dengan usaha kita. Sabar ni benda yang penting. Dan sabar ni benda yang senang cakap, tapi nak buatnya susah. Jadi benda susah inilah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kepada
kepada kita semua insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dapat saya kongsikan pada malam ini sedikit sebanyak memberikan kebaikan dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton siaran ini, dan mudah-mudahan yang menonton dan dapat faham dengan baik, dan saya yang kongsikan ini juga dapat ambil manfaat daripadanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada yang menonton. Terima kasih kepada penganjur. Terima kasih kepada yang berusaha untuk menjayakan siaran secara live ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dahulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.